Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kali yang ke-53. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhud فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قالت فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. Maksudnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menziarahi sahabat-sahabat yang mati di dalam peperangan Uhud. Lalu baginda bersalah ke atasnya, ke atas mereka, yakni berdoa ke atas mereka. Salah sama ana semayang akan diterangkan kemudian. Setelah berlalu 8 tahun peristiwa Uhud, seperti orang yang mengucap selamat tinggal kepada mereka yang hidup dan mereka yang mati. Kemudian yakni dia pulang ke Madinah, menaiki mimbar, lalu bersabda, yakni menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah ataupun ucapan. Sesungguhnya aku berada di hadapan kamu, aku mendahului kamu, dan aku akan menjadi saksi terhadap kamu. Sesungguhnya janji bertemu dengan kamu semula di kolam pada hari kiamat. Aku melihatnya di tempat aku ini. Melihat kolam itu aku nampak sekarang. Sesungguhnya aku tidak bimbang kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tetapi aku bimbang kamu mendapat kesenangan dunia kalau kamu berkelahi dengan sebabnya. Dan katanya, kata Uqbah, itulah kali yang akhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepasnya baginda wafat, meninggal dunia. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat yang lain, sesungguhnya aku rasa bimbang, rasa takut kamu terpengaruh dengan dunia, lalu kamu berkelahi dengannya, berbunuh dengan sebabnya, maka kamu binasa sebagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu. Dan kata Uqbah lagi, itulah kali yang terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Dan mengikut riwayat yang lain pula sabdanya, aku akan mendahului kamu
dan aku akan menjadi saksi kepada kamu. Sesungguhnya demi Allah, aku melihat kolam yang diberi kepadaku sekarang, dan aku telah diberi oleh Allah kunci-kunci khazanah bumi ataupun kunci-kunci kekayaan bumi. Sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak rasa takut kamu boleh menjadi syirik selepas aku meninggal dunia. Tetapi aku takut kamu berkelahi dengan sebab dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjukkan beberapa perkara yang menjadi pengajaran kepada kita daripada kisah yang dilihat oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Apabila Rasulullah SAW pergi menziarah Uhud, menziarah kubur sahabat-sahabatnya yang seramai 70 orang, termasuk Hamzah, termasuk Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh, dan lain-lain lagi, jumlahnya 70 orang yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Hadis ni menyebut Salla alaihim. Perkataan salla asalnya makna semayang, menyembahyangkan ke atas mayat-mayat mereka. Maka Imam Nawawi menafsirkan dengan mendoakan ke atas mereka. Kerana mengikut mazhab Syafi'i kita, orang yang mati syahid tidak disembahyangkan. Syahid ma'arakah, syahid di medan perang, berperang dengan musuh-musuh Islam kerana meninggikan Islam, mati di medan perang itu, mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh dimandikan, ditanam bersama pakaiannya yang berlumuran darah dengan tidak disembahyangkan, kerana mayat mereka sudah disaksikan oleh Allah. Perkataan syahid dengan makna disaksikan oleh Allah pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Adapun mazhab yang lain, disembahyangkan juga, tidak dimandikan jenazahnya, cuma disembahyangkan. Itu mengikut mazhab yang lain pada mazhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan didoakan, bukan disembahyangkan, kerana Nabi tidak menyembahyangkan. Itu mengikut riwayat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini khilaf. Dan kita kena faham, syahid ni ada dua jenis. Syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia akhirat ni ialah, yang paling besar ialah orang yang mati di medan perang kerana berjihad. Jihad melalui perang, dia mati di medan perang, maka mayatnya tak boleh dimandi, dikapan dengan pakaian yang berlumuran dengan darah, dan ditanam begitu saja, tak disembahyangkan. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian syahid dunia akhirat juga, mati kecederaan di dalam peperangan itu, tapi mati di rumah, dimandi, disembahyang macam biasa. Ini termasuk syahid dunia dan akhirat. Termasuk syahid dunia akhirat juga ialah orang yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, terutamanya kepada pemerintah, kepada kerajaan. Kerajaan bunuh dia. Disebut dalam hadis Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah, penghulu orang mati syahid. Dan seorang yang bangun bertemu dengan raja yang zalim, pemimpin yang zalim, pemerintah yang zalim, lalu dia bercakap, menyuruh dan melarangnya, lalu dia dibunuh dengan sebab itu. Ini Sayyidus Syuhada.
Ini syahid yang besar. Dengan sebab dia menyelamatkan umat, menyelamatkan rakyat, sanggup mati, mengorbankan diri dia, menasihat kerajaan yang zalim. Hak ni syahid dunia dan akhirat. Kalau dia mati, dibunuh, maka ditanam macam biasa, dimandikan jenazahnya, disembahyangkan. Orang yang mati kerana ta'un, diserang ta'un, termasuk syahid dunia dan akhirat, macam biasa juga. Orang yang mati mempertahankan harta dia. Orang nak ceroboh harta dia, nak ceroboh keluarga dia, dia mempertahankan anak isteri dia, mempertahankan harta dia. Mati dibunuh, itu mati syahid dunia dan akhirat. Ditanam macam biasa. Orang yang mati kemalangan, kemalangan jalan raya, kemalangan tenggelam air, kemalangan runtuh bumi dan seumpamanya, bukan dia bunuh diri, dia mati berlaku kemalangan. Kalau sengaja bunuh diri, itu dia diseksa sebagaimana dia bunuh diri dia dengan itu juga. Sengaja bawa motosikal nak bunuh diri, itu mati kena seksa. Diseksa sentiasa dalam keadaan kena langgar begitulah. Itu dia beratnya bunuh diri ni, jangan main-main. Ini bukan dia cari kemalangan, kemalangan berlaku. Bukan dia cari, tidak berlaku kemalangan, mati dengan sebab itu. Ini termasuk syahid dunia dan akhirat. Perempuan yang mati dalam nifas, melahirkan anak, pada masa melahirkan anak ataupun selepas melahirkan anak, dengan sebab sakit melahirkan anak itu dia mati, termasuk syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Jenazahnya diurus sebagaimana biasa, tapi dia syahid di sisi Allah Ta'ala. Dia mendapat aman daripada fitnah kubur, sa'a muka nakir tak ada bagi dia. Mendapat nikmat syurga. Ini orang yang mati begitu. Itu di antara syahid dunia dan akhirat yang dibilang banyak dalam hadisnya. Orang yang mati dagang, mati dalam menuntut ilmu, mati di negeri orang, dagang di negeri orang, mati, termasuk syahid dunia dan akhirat. Itu dibilang ke syahid dunia dan akhirat. Kerana mati syahid dunia saja, orang munafik, dia berjuang bukan kerana Allah, berjuang kerana orang, berjuang kerana harta, berjuang kerana pangkat, bukan kerana Allah. Mati dalam perjuangan, itu syahid dunia saja. Orang kata dia syahid, Tuhan tak terima dia, masuk neraka. Dia bukan berjuang Islam. Itu syahid dunia saja. Itu dalam perkara syahid. Jadi Nabi SAW menziarah sahabat-sahabat dia yang mati dalam perang Uhud dan mendoakan untuk sahabat itu. Allah Ta'ala mengangkatkan lagi derajat mereka. Kemudian balik, pergi ke masjid, naik atas mimbar, menyampaikan ucapan. Dan ucapannya menyatakan, memberi isyarat dia akan mati tak lama lagi. Aku mendahului kamu, dan aku akan jumpa dengan kamu di hari kiamat kelak di kolam yang Tuhan berikan pada aku. Ada ulama mengatakan ini kolam lain, kolam Kautsar, kolam lain. Ada dua kolam, Al-Haud dan Al-Kautsar, mengikut satu riwayat. Satu riwayat kata Kautsar lah. Dan Nabi nampak, Nabi kata aku nampak kolam tu sekarang. Ini kasyaf. Ulama tasawuf kata kasyaf. Tuhan beri nampak benda yang akan datang, benda yang gaib. Allah Ta'ala buka hijab kepada Nabi SAW, nampak perkara yang berlaku itu dengan mata dia. Ini kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Aku akan tunggu kamu di sana, jumpalah kita di sana. Mengikut satu riwayat yang lain, ada orang yang Nabi kenal umat dia. Nabi kenal umat dia. Dalam satu hadis yang lain, sahabat tanya, macam mana Rasulullah nak kenal umat? Kami Rasulullah kenal.
Orang yang kemudian siapa zaman kita ni lepas 1000 tahun nak kenal macam mana? Siapa berjota-jota orang Islam? Nabi kata aku kenal melalui tanda-tanda wuduk. Tanda-tanda wuduk. Orang yang semayang ada tanda wuduk. Yang tak semayang tak ada tanda lah. Nabi tak kenal lah jawab dia kalau tak semayang. Bila semayang ada wuduk, maka Nabi kenal. Ada kalangan mereka itu yang dihambat, yang dihalau. Dihambat daripada kolam Kautsar. Lalu Nabi kata, aku kata ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Jangan halau mereka. Malaikat kata, innaka la tadri madza amilu ba'dak. Wahai Muhammad, mu tak tahu puak ni apa buat lepas mu mati. Menyeleweng daripada ajaranmu. Semayang. Ada tanda pada wuduk. Ada tanda wuduk ada pada tubuh, pada tangan ambil semayang. Tapi kena halak. Pasal apa? Ikut Nabi bak semayang je, bak lain tak ikut Nabi. Itu dia. Masuk talak hudud tadi. Talak hudud, talak hukum Allah Ta'ala. Talak macam-macam. Semayang. Pergi umrah. Tapi tak pakai hukum Islam, pakai hukum lain. Termasuklah yang dihalau daripada kolam Kautsar. Nabi kenal dah umat dia dah, tanda-tanda semayang. Dihalau. Malaikat kata, mu tak tahu wahai Muhammad, puak-puak ni buat apa lepas dia mati. Dan Nabi mengatakan, aku tidak bimbang kepada syirik membahayakan kamu. Syirik tu bahaya, sangat bahaya syirik. Dosa paling besar. Tapi Nabi percaya pada umat dia. Umat dia tak syirik, tak menyembah berhala, tak jadi kafir. Sebut kafir marah. Marah sebut kafirnya. Sebut dia keluar daripada Islam, marah. Termasuklah mereka yang melakukan perkara yang murtad dengan jahil dia. Dia jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu dalam Islam ni ada hukum hudud, orang curi kena tengah-tengah. Mana dia ngaji? Dia jadi tu imam, baca ayat lazim je. Baca wirid. Hukum Islam kena kerak tangan, peropok. Dia tak ngaji bab tu. Cakap begitu, jadi kafir tak boleh. Marah dia, marah. Marah dia. Mana aku semayang? Menandakan dia sayang ke Islam. Ini kita kena sedar. Ada manusia yang macam ni. Kita kena faham. Jangan mudah-mudah sangat. Nabi kata, aku percaya, aku tak bimbang kamu jadi syirik. Kerana ada kalangan orang Islam ni yang sayang ke Islam dia walaupun dia jahil, walaupun dia tak tahu. Ini kuatnya orang Islam dengan agama dia. Setengah tu tak semayang. Bila kata dia kafir, marah. Dia tak semayang. Kerana dia daripada keturunan orang Islam. Dia tak semayang. Bila orang buat hina ke Islam, jaga. Dia lawan. Ada yang macam tu. Di sini menunjukkan bagaimana orang Islam itu sayang ke Islam ni. Walaupun dalam keadaan tak tahu kahla, tak tahu apa. Apa yang aku bimbang, kata Nabi, ialah dunia dan kemewahannya. Bila maksud dunia dan kemewahannya, banyak orang jadi tak sedar, jadi leka. Ini yang aku bimbang. Nabi sebut lagi dalam riwayat yang satu lagi daripada hadis kita baca ni juga, Allah Ta'ala beri, wa inni u'titu mafatiha khazainil ard. Allah Ta'ala beri kepada aku anak-anak kunci khazanah bumi. Atau mafatihal ard, ataupun anak-anak kunci bumi. Tuhan beri kepada aku sumber kekayaan. Di antaranya ialah 1/5 daripada khumus. Rampasan perang adalah bahagian Nabi SAW. Bila berperang, 1/5 untuk Nabi, 4/5 untuk orang ramai. Banyaknya boleh ke Nabi 1/5 ni. Daripada fight pula ada bahagian Nabi pula, bahagian fight, iaitulah harta yang diambil tidak dengan peperangan, boleh ke Nabi pula. 1/5 daripadanya banyak, menunjukkan Nabi ini ada harta lebih banyak pada orang lain. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak leka dengan kekayaan yang diberi kepadanya. Kekayaan itu dibelanjakan untuk umat dia di zaman itu.
Dia beri kepada setiap orang yang merayu, yang mengadu, yang pada beri. Sehingga Nabi mati dalam keadaan miskin. Mati dalam keadaan miskin. Dalam keadaan tidak ada harta yang banyak. Dan dalam keadaan baju rantainya digadai kepada seorang Yahudi. Bila dia gada baju rantai, menandakan dia tak ada pitih, tak ada duit. Menggadaikan. Walaupun dia beri kepadanya mafatihah khazainal ard, anak kunci perbendaharaan bumi ada pada Nabi, dia beri kepadanya. Tapi Nabi tidak leka dengan kekayaan. Kekayaan tidak ditaruh, tidak disimpan. Disebut dalam satu hadis, pernah Nabi SAW bersemayang asar dengan sahabat-sahabat dia, bersemayang jemaah. Sebaik saja beri salam, Nabi bingkah bangun. Bingkah bangun, melangkah sahabat-sahabat dia balik ke rumah. Tak ada wirid, tak ada apa. Kemudian Nabi datang balik dan bersabda, sebenarnya di masa aku sembahyang tadi, aku ingat ada barang berharga yang aku simpan di rumah. Aku teringat nak beri sedekah pada orang barang berharga itu. Maka aku balik. Bila ingat tu aku pergi selalu. Menunjukkan Nabi tengah semayang teringat ke barang yang simpan di rumah. Bukan merosok, tidak merosokkan khusyuk Nabi. Mana ada orang lebih khusyuk pada Nabi? Tak ada. Nabi pada khusyuk pada orang lain. Nabi pada khusyuk pada orang lain. Tengah-tengah semayang teringat barang yang disimpan di rumah, barang berharga, nak beri sedekah. Menunjukkan bahawa teringat barang yang baik pada masa semayang tak jadi salah. Tak jadi salah, tak menghilangkan khusyuk. Mengingatkan perkara-perkara kebajikan. Kerana Nabi teringat dalam semayang dia nak beri sedekah pada orang. Terus fikah bangun, tak ada nak wirid, menunaikan apa yang dia telitah pada masa semayang tadi. Menunjukkan Nabi tak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Apa yang aku bimbang, umat aku ni terpengaruh dengan dunia, lepas tu kelahi sama sendiri, balah sama sendiri kerana terpengaruh dengan dunia. Sanggup berbunuh, sanggup berperang di antara satu sama lain kerana dunia, bukan kerana nak menunaikan perintah Allah. Memang kita duduk atas dunia, bukan duduk dalam kubur, duduk atas dunia lagi. Kena ada harta, kena ada pangkat, kena ada kedudukan, kena ada segor, kena ada kekuatan untuk menunaikan perintah Allah. Yang jadi masalahnya, boleh dunia leka, berebut untuk leka, bukan berebut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dilarang. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang dibaca, dan menunjukkan Islam ini akan kekal sehingga hari kiamat. Akan ada orang Islam. Orang Islam tak terpengaruh dengan syirik. Bila Allah Ta'ala nak melakukan kiamat, semua orang beriman dimatikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.